Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Marilah pada pagi ini kita mulakan pertemuan kita dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita sama-sama berselawat dengan cikgu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, pada yang pertama tadi kita dah baca suratul Fatihah. Kemudian kita juga telah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga lafaz selawat seperti mana yang kita selalu baca. Jom sekali lagi sama dengan cikgu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Itulah selawat yang selalu kita lafazkan. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, syukur. Cikgu ucapkan, cikgu rasa khabar baik. Cikgu pun rasa syukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana murid-murid cikgu kat depan cikgu ni alhamdulillah masih lagi sihat walafiat sekarang. Daripada pagi tadi kamu semua telah pun mengikuti kelas PDPR, sama ada secara online atau offline. Apa dia maksud PDPR secara online ni? PDPR secara online ni ialah macam sekarang ni. Okey, cikgu berhadapan, cikgu bercakap dengan anda semua dengar. Tu dia maknanya real time, waktu sebenar. Itu maksudnya online. Yang satu lagi offline. Offline ni cikgu-cikgu awak akan tinggalkan tugasan dalam bentuk rakaman dan sebagainya dan anda buat pada waktu yang lain. Itu namanya offline, buat pada waktu yang lain. Ada juga belajar cara yang lain, tapi yang kebiasaan yang kita sekarang lalui ialah online, real time macam sekarang. Offline yang kita buat, yang cikgu tinggalkan rakaman isi pelajaran dalam bentuk rakaman, kita buat pada waktu yang lain, bukan waktu sebenar, itu offline. Sama ada online ataupun offline, kita kena buat secara bersungguh-sungguh, ikhlas. Kerana kan cikgu kata kita mesti ada impian. Dan impian itu ada prosesnya. Impian tu ada prosesnya. Nak sampaikan impian mesti melalui prosesnya. Salah satu proses untuk mencapai impian ialah belajar PDPR.
Dan belajar dalam PDPR ni ada cabarannya pula. Ada masanya kita semangat, ada masanya kita lemah semangat, ada masanya kita kuat sangat, ada masanya kita rajin sangat, ada masanya kita slow, ada masanya kita rasa macam istilah dia apa? Malas-malas. Macam tu kan. Ada rasa itulah. Sebab semangat kita ni dia naik dan menurun. Ada masa naik, ada masa turun. Kalau kita belajar bab lain, iman yazidu wa yanqus. Iman tu bertambah dan berkurang. Kalau kita belajar dekat situ, kalau kita belajar iman itu ada masanya bertambah, ada masanya berkurang. Kalau kita melihat sudut lain, kalau kita melihat dari sudut semangat kita, kepercayaan diri kita, terutamanya semangat dalam belajar, memang akan ada masa menaik dan ada masa turun. Jadi ada masa naik ni, masa menaik tu sungguh-sungguh fokus betul-betul. Masa kita rasa macam rasa menurun, kita rasa malas, macam kita rasa berat, macam ditarik-tarik, kita ni macam di slow-slowkan, macam dirantai-rantai. Tu kita kena cepat lepaskan diri kita daripada perasaan tu. Macam mana cara nak lepaskan dia, macam mana cara nak kita nak bebaskan daripada perasaan malas tu. Itulah balik kepada impian kita, balik kepada inspirasi kita, balik kepada keinginan kita, balik kepada kehendak kita, balik kepada cita-cita kita. Cita-cita, kehendak, inspirasi, impian, semua tu menjurus pada makna yang sama. Semuanya itu pada waktu yang akan datang yang kita tak tahu. Waktu semalam dah lepas kan, waktu semalam dah lepas. Sekarang ni waktu hari ni, waktu yang kita lalu, waktu sekarang, real time sekarang. Kemudian ada masa yang depan. Masa depan itulah impian. Masa depan itulah sasaran kita. Masa depan itulah kita nak. Jadi macam mana kita nak supaya semangat kita ni berkekalan, sentiasa stabil. Ada, kalau dia naik tu naik, kalau dia turun pun taklah turun sangat. Sebab itu fitrah, itu kebiasaan. Semangat naik, semangat turun, semangat membara, semangat terpadam. Dia macam api. Api bila kuat tu memang apa saja dia akan bakar. Sama ada dia logam, sama ada dia kayu, sama ada dia besi. Kalau kayu dia bakar sampai habis tinggal arang. Kalau dia logam, dia akan bakar sampai logam tu mungkin jadi bengkok, mungkin jadi cair. Kan? Kalau dia kalau dia batu, mungkin batu tu sampai hancur batu tu. Tu kalau semangat membara macam api. Tapi kadang-kadang api tu akan slow. Biar jangan slow, jangan terpadam. Api tu jangan terpadam. Sentiasa kita semarakkan semangat kita, kekalkan impian kita. Jadi macam mana kita nak kekalkan tu, kita ingatkan cita-cita kita pada masa depan. Jadi pada hari ini insya-Allah, tengok, insya-Allah cikgu akan bawa satu lagi topik penting dari MGKK yang disediakan oleh Majlis Guru Kaunseling untuk disampaikan kepada anda semua, yang bertajuk SUKSES. Apa dia? Sukses. Sukses ni berjaya. Sukses ni kita sampai impian kita. Sukses ni kita dapat apa yang kita nak, tu sukses. Sukses ni berjaya dalam kehidupan. Sukses ni dapat apa yang kita cita-citakan. Sukses ni kita dapat rasakan apa yang kita nak tu kita dapat. Sukses. Bila sukses tu rasa gembira, bila sukses tu rasa bahagia. Kerana impian, cita-cita, inspirasi, dia berkaitan dengan istilah sukses. Kalau inspirasi, macam yang selalu kita sebut, always be inspired. Tu kita punya inspirasi dekat sekolah yang ditanamkan dalam slogan untuk memberi kekuatan kepada anak-anak Syed Zain yang kita berada di sekolah. Nanti kita kembali sekolah, kita akan sebut ramai-ramai always be inspired tu. Tapi hari ini cikgu nak uraikan lagi satu perkataan yang biasanya kita dengar, biasanya kita sebut, iaitu sukses. Sukses akronim. Daripada akronim tu digabungkan daripada
diadunkan daripada beberapa perkataan supaya dia nak menjelaskan lagi maksud sukses untuk diri kita, sukses untuk masa depan kita, sukses untuk diri kita, sukses untuk keluarga kita, sukses untuk kita dengan kawan-kawan. Bila kita sebut sukses, jangan kita sebut seorang aja. Biar kita dengan kawan-kawan baru rasa manis. Bila sebut sukses, biar kita sama-sama dengan keluarga kita, baru kita rasa bahagia. Kan? Kita sukses, mak kita gembira. Kita sukses, ayah kita gembira. Kita sukses, adik-beradik tentu kita gembira. Nenek kita pun gembira. Kalau kita ada nenek lagi, atuk kita pun gembira. Kalau kita ada atuk lagi. Kan? Macam cikgu, dulu masa cikgu berjaya masuk universiti, yai cikgu gembira dia kerana pada waktu itu cikgu ni cucu yang pertama yang dapat menjejakkan kaki ke Menara Gading. Kan macam tu. Kita gembirakan orang lain. Punyalah gembira arwah yai cikgu tu. Semoga arwah yai cikgu tu berada dalam kalangan roh-roh orang yang beriman. Kita hadiahkan Fatihah untuk dia. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita doakan untuk atuk orang lain juga akan doakan untuk atuk kita. Dia macam tu. Kalau kita doa orang lain, malaikat akan doakan untuk kita. Kalau kita doakan kejayaan, kesuksesan orang lain, malaikat akan doakan kesuksesan kita kepada kita. Sebab tu kita jangan lokek nak doa kejayaan pada orang. Doa yang baik-baik pada kawan kita. Doa kejayaan pada kawan kita. Doa sukses untuk kawan kita. Doa kita itu akan dibalas, akan dibacakan pula oleh malaikat dan dia berdoa kepada kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan best kan? Doakan orang lain, kita juga dapat. Baik, kembali pada S U K S E S, sukses. Apa dia sukses? Yang pertama yang berkaitan dengan huruf S itu ialah U. U apa dia? Usaha. U apa dia? Usaha. U apa dia? Usaha. Bila sebut usaha ni bukan sebut dengan perkataan saja. Apa yang awak nak buat untuk mencapai cita-cita? Saya usaha cikgu. Tak boleh. Tak boleh dengan perkataan saja. Usaha mesti digandingkan dengan perkataan, perbuatan, perkataan, perbuatan, keazaman, kelakuan. Dizahirkan dengan perbuatan. Apa maksud usaha? Satu tingkah laku yang dilaksanakan, yang dibuat dengan bersungguh-sungguh untuk memenuhi apa yang kita nak. Itu maksud usaha. Jadi kalau orang tanya, macam mana nak berjaya? Usahalah cikgu. Tak cukup. Dalam fikiran kita mesti faham bahawa bila sebut usaha itu mesti dengan ada tingkah laku, perbuatan kita untuk mengarah kepada apa yang kita nak. Yang kedua, U, dikaitkan dengan perkataan terus. Terus tu maksudnya berjalan ke depan. Kalau kita kata, dek, nak macam mana kita nak pergi sekolah? Saya tak pernah sampailah ke sekolah Syed Zain ni. Jadi Pak Cik ambil jalan ni, kemudian Pak Cik terus ke depan. Okey. Tu maksud terus tu satu arah, satu pergerakan menghala ke depan. Yang positif, yang ke depan. Ada tak terus ke belakang? Ada juga. Terus ke belakang. Terus ke belakang, terus tertinggal. Terus orang ucapkan selamat tinggal. Kerana apa? Terus ke belakang? Kerana tak ada usaha. Bila orang tak ada usaha, dia terus tertinggal kat belakang. Orang pun ucapkan selamat tinggal. Kita jalan dulu Okey, kita masuk sekolah asrama penuh dulu Sekolah khas Okey. Baik. Itu masuk terus ke hadapan. Dah ada usaha, dah buat kerja, dah buat latihan, dah susun atur, dah atur jadual, dah atur perjalanan
kita belajar, ada masa belajar, ada masa membaca, ada masa buat latihan, ada masa buat ulang kaji. Buat ulang kaji satu perkara, buat latihan satu perkara. Ulang kaji, kita dah belajar benda yang lepas, perkara yang lepas, tajuk yang lepas, kita baca semula, tu namanya ulang kaji. Latihan, latihan tu maksudnya kita ambil soalan, kita buat latihan, kita tiru, kita tengok cara jalan kira apa yang cikgu buat, kita tengok, kita buat, kita tiru macam mana cikgu buat. Dalam masa kita meniru ni, dalam masa kita buat ni, jangan silap, tiru ni sebenarnya pembelajaran juga. Tiru apa yang cikgu buat, tiru apa yang cikgu tulis, itu satu pembelajaran juga. Meniru ni satu pembelajaran juga. Apa hujahnya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ikutlah, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Itu kata Nabi. Nabi kata dia suruh kita ikut macam mana cara Nabi solat. Ikut tu macam mana cara tu, istilah kita yang kita faham ialah tirulah. Tiru cara Nabi, tiru cara cikgu, tiru cara tulisan cikgu, tiru cara bentuk tulisan cikgu, tiru cara bagaimana cikgu buat ayat, tiru macam mana cara cikgu menulis nombor, tiru macam mana cara cikgu menyelesaikan masalah matematik. Mula-mula kita tiru, dari ulang-ulang, dari latihan yang ulang, banyak kali, tak faham pula tanya, kita akan datang. Itulah hadirnya kefahaman. Itulah hadirnya faham pada topik yang kita sedang belajar, kepada tajuk yang kita belajar tu. Usaha jalan terus. Okey, jalan terus. Kemudian ikut cara cikgu ajar. Kemudian kalau kita nak berjaya juga, salah satu caranya ialah tengok orang yang telah berjaya. Orang yang telah berjaya ni, dia dah merintis jalan. Dia dah lalu jalan sukar, dia dah lalu jalan susah. Dia dah pernah kena tegur dengan cikgu, dia pernah kena marah dengan cikgu, dia pernah kena tegur dengan ayah dia pernah kena marah dengan ayah dia. Orang yang nak dia berjaya, semua orang dah tunjuk ajar dia. Itu orang yang dah berjaya, kita ikutlah jalan dia. Orang yang dah berjaya ni jalannya ke depan. Orang yang berjaya ni jalannya, Kalisha. Kalisha. Orang yang berjaya ni jalannya ke depan, jalan terus ke depan. Tak ada orang yang berjaya jalan ke belakang. Tak ada orang nak berjaya jalan mengundur. Kecuali kalau mengundur tu strategi tu lain. Tu cara lain. Kemudian K itu meskipun. Meskipun tu satu patah perkataan yang menggambarkan sesuatu lah. Yang menggambarkan sesuatu tu kita tak tahu. Maksud dia, meskipun ni kalau kita gabungkan dengan situasi, meskipun situasi itu pelbagai. Kan bila kita nak berjaya, kalau macam sekarang situasi kita belajar menggunakan gadget, PDPR, tak jumpa cikgu, tak nampak wajah cikgu. Kadang-kadang cikgu beri kerja yang dalam bentuk offline, kadang-kadang cikgu online, kadang-kadang cikgu hubungi kita, tanya khabar kita, tanya kenapa tak siap kerja. Kadang-kadang cikgu telefon kita, hubungi kita untuk tanya khabar kita, sihat ke tak sihat. Dah lama tak ada dalam PDPR, dah lama tak ada dalam kelas PDPR. Itu meskipun situasi ni adalah kita boleh kata cabaran. Kita ada usaha, kita jalan terus, tapi meskipun ada cabaran, kita kena lalu. Dan cabaran tu macam mana? Cabaran tu macam mana? Semakin cabaran tu semakin mana? Semakin sulit. Meskipun situasi, walaupun situasi tu keadaan, suasana semasa ke, suasana masa depan ke, situasi diri kita, situasi keluarga kita, situasi kawan-kawan kita, situasi cuaca. Kadang-kadang cuaca panas sangat, kita nak belajar, kita rasa tak selesa, kita rasa tak gembira, kita rasa berpeluh-peluh, penat. Walaupun kita haus masa kita belajar, kita kena hadapi, kan? Walaupun macam mana situasi keluarga kita, walaupun kadang-kadang kita belajar dekat rumah. Belajar kat rumah macam mana? Kadang-kadang ada masa sunyi, ada masa bising, ada masa senyap, ada masa tenang. Kan? Itu situasi. Kita takrifkan situasi kita. Ada orang boleh belajar pada waktu bising. Ada orang boleh belajar, dia cuma boleh belajar masa senyap aja dia boleh belajar.
Ada orang boleh belajar masa berjalan-jalan. Ada orang boleh belajar masa dia menyanyi. Dia menyanyi, dia sama-sama mulut dia menyanyi tu dia belajar. Itu situasi. Dan setiap orang situasinya tak sama kerana kecenderungan belajarnya tak sama. Kan? Setiap orang kecenderungan belajar tak sama. Ada orang belajar dia lebih kepada visual. Dia suka tengok-tengok gambar. Dia kalau ada gambar, kalau ada banyak gambar, dia cepat ingat. Jadi orang yang suka orang visual ni orang yang suka pada gambar, ada orang bentuk dalam bentuk grafik. Bila dia baca, dia bagusnya untuk dia tuliskan isi dia. Dalam bentuk apa? Kan kita dah belajar yang graf-graf tu, buih ke apa ke kan? Ingat tak yang berapa jenis tu? Contohnya dia buat ada satu kertas putih tu, sebelah kanan atas dia buat bulat. Tengah-tengah tajuk besar. Tajuk besarnya ialah tajuk besarnya luas, katakan luas. Luas. Sebelah atas dia buat formula luas, panjang, darab, lebar. Bawah dia buat satu lagi, formula luas untuk segitiga, panjang, darab, lebar dah bahagi 2 atau 1/2 darab panjang, darab, lebar. Macam tu. Lepas tu bawah lagi dia buat bulat, dia buat 4 segi tepat, 4 segi sama, sisi darab sisi. Macam tu orang belajar, orang grafik, orang visual. Kita ni apa? Awak apa? Visual ke? Audio ke? Audio ni pula apa? Audio ni orang yang dia kecenderungan belajar dia suka pada bunyi. Dia suka pada benda-benda yang berkait dengan seni. Contoh, dia tak boleh hafal apa? Dia tak boleh hafal sipir. 1 2 1 2 2 2 4 tak boleh. Tapi bila dia tukar dalam bentuk nyanyi, 2 darab 1 2 darab 2 4. Contoh. Kan? Macam mana nak ingat pelangi? Nama pelangi, cikgu dah lupa nama pelangi dia punya ada orang nak ingatkan dia dengan menggunakan akronim. Kan? Mak pergi kedai. Yang tu mak pergi kedai jual kuih ke apa tu. Yang tu cikgu terlupalah yang tu. Macam mana nak ingat pelangi? Ingat tak? Siapa ingat? Siapa ingat itu gunakan cara dia. Kemudian ada juga orang yang kinestetik. Dia belajar suka bergerak. Sebab tu bila dia dalam kelas, kalau dia ramai-ramai, dia tak suka duduk diam. Dia suka kacau kawan dia. Sebenarnya tu dia kinestetik. Ada orang dalam kelas dia audio. Dia dengar je. Dia senyap dia dalam kelas. Dia tak cakap pun sebab apa yang cikgu cakap semua dia serap. Dia dengar je, dia senyap, dia tangan dia gerak je. Macam tu ada. Tu audio. Satu lagi visual. Satu lagi kinestetik. Macam mana kita nak tahu diri kita ni cenderung kepada cara kecenderungan belajar macam mana? Nanti kita boleh belajar. Siapa yang dah tahu, alhamdulillah. Siapa yang dah ada tu, alhamdulillah. Siapa yang belum mengetahui, kita boleh belajar. Dan siapa yang dah ada, kita mantapkan lagi. Okey, kita mantapkan lagi. Kemudian itu situasi. Situasi itu semakin sulit. Sama ada semakin sulit, tapi usaha ni dikaitkan dengan dalam akronim sukses ini, usaha ni dikaitkan dengan suasana yang semakin sulit. Apa yang sulit? Kalau kita kaitkan pada waktu PDPR sekarang, yang sulitnya ialah kita belajar seorang-seorang dekat rumah. Maksud belajar seorang-seorang tu ada adik-beradik kita apa semua kat rumah, tapi bila kita nak fokus subjek yang cikgu ajar tu, kita seorang-seorang. Kan kita tak sama antara satu sama lain, betul tak Khalisa? Okey, kan kita tak sama. Bila kita seorang-seorang, bila kita duduk rumah seorang-seorang, kita kena fokus. Tu kesulitan kita kat rumah bila belajar seorang-seorang. Lepas tu gadget kita nak kena ada line, nak kena selalu top up. Top up itu kos kan? Top up tu kos kan? Kita kena sediakan duit RM30 sebulan ke, ataupun kadang-kadang 15 hari dah habis sebab kita banyak guna video, ataupun banyaklah cara-cara, ataupun apa panggil? Banyaklah cara. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau rumah yang jauh dari kawasan pencawang, apa tu? Tak ada apa? Tak ada rangkaian. Pun cabaran juga, ya Allah. Kemudian yang paling sukar sekali,
hanya ada satu je. Ayah seorang aja ada satu handset tu. Jadi kita terpaksa berbahagi-bahagi, berkongsi antara adik-beradik. Jadi walaupun keadaan begitu sulit, kita kena sentiasa terus berusaha, cuba dan cuba. Kalau misal kata pada waktu sekarang ni, kalau misal kata kita ada kerja-kerja ataupun kalau misal kata tengah kita belajar tu handset pula rosak. Tu cabaran tu, dan cabaran tu sulit, susah, sukar. Dan bila ada kesulitan, kesukaran, kepayahan ni, jangan dia membelenggu fikiran kita. Ya Allah, susahnya belajar. Macam mana nak belajar ni? Lain tak ada. Macam mana nak belajar ni? Ayah belum balik. Macam mana nak belajar ni? Lain tak elok hari ni. Macam mana nak belajar ni? Rimas. Macam mana nak belajar ni? Semuanya perkara-perkara sulit tu kena atasi. Kena kita atas dia. Jangan kita duduk bawah dia. Tu maksud dia. Kita duduk atas masalah tu. Jangan duduk bawah masalah tu. Kan? Kita walaupun kita masih berusia 9 tahun, 11 tahun, 10 tahun darjah 4, 11 tahun darjah 5, 12 tahun darjah 6. Kadang-kadang kita macam tak mampu nak mengatasi masalah tu kerana kita masih kecil. Tak apalah, kita belajar sedikit demi sedikit. Kerana kehidupan itu berterusan. Kerana kehidupan itu mengejar sukses, mengejar impian, mengejar cita-cita. Dan cita-cita, nak dapat cita-cita tu tengah-tengah ni apa? Tengah-tengah ni apa? Proses. Ingat, atas cita-cita, tengah-tengah proses. Yang sekarang ni kita proses cita-cita. Kita melalui proses untuk capai impian. Kita melalui proses nak sampai inspirasi. Kita nak capai impian, nak gembirakan keluarga. Kita nak capai impian, nak gembirakan diri kita sendiri. Kerana kehidupan kita adalah kita, bukan orang lain. Kita jangan bandingkan dengan orang lain. Kalau kita bandingkan dengan orang lain, dia tu nampak pandai lah, aku ni nampak lemah lah. Nanti kita akan jatuh. Nanti semangat kita akan hilang. Nanti semangat kita akan patah, runtuh, jatuh. Kita tak nak tu. Okay? Kita tak nak. Kita nak semangat yang kuat, berenergizer, bersungguh-sungguh. Dan kita kena faham, cikgu pernah sebut, tak ada orang yang gagal. Tak ada insan yang gagal. Yang gagal ialah prosesnya. Yang gagal ialah prosesnya. Alhamdulillah, cikgu ucapkan syabas kepada anda semua pada pagi ini kerana terus masih bersemangat, dan cikgu sentiasa mendoakan anda semua, kamu semua, anak-anak murid depan cikgu semua ni terus bersemangat, terus berusaha, terus gagah. Walaupun kita tak dapat belajar sama-sama dengan kawan-kawan kita, sama-sama dengan rakan-rakan kita, duduk rumah seorang-seorang, buat kerja rumah seorang-seorang. Nak tanya mak pun kadang-kadang mak tak faham. Nak tanya kakak pun kadang kakak kita tak faham. Habis kita nak macam mana? Usahakan tanya kawan-kawan ke, tanya cikgu ke, kan? Okey, kalau kita berrajin bertanya, fas'alu ala zikri in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu pakar tentang satu perkara tu, kita selamat. Selamat macam mana? Kita fahamlah. Bila kita faham pelajaran, kita selamat. Kalau kita tak faham pelajaran, macam mana? Dan ingatlah bahawa setiap apa yang kita hendakkan, insya-Allah Allah Subhanahu Taala akan tunaikan. Dan kalau tak dapat, itu namanya takdir. Itu namanya takdir daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi akhirnya apa? Kirim salam kepada mak dengan ayah, adik-beradik dekat rumah, semua cikgu doakan dalam keadaan yang sentiasa ceria, sentiasa baik, sentiasa semangat, sentiasa kuat, sentiasa yakin pada diri untuk berjaya pada masa depan. Attention! Always be inspired. Buka mic tu, cakap sama-sama. Jom. Attention! Always be inspired. Sekali lagi, buka mikrofon tu. Attention! Always be inspired. Sekali lagi, kuat-kuat, jerit-jerit. Attention! Always be inspired. InsyaAllah Allah akan perkenankan cita-cita kita. Jom kita sudahi pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan suratul As.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attention! Always be inspired. Attention! Always be inspired. Salam. Salam.